Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut adalah keputusan perlawanan semifinal Carabao Cup yang telah berlangsung pada awal pagi tadi. Fulham seri dengan pasukan Liverpool, membuatkan pasukan Liverpool berjaya marah ke final dengan agregat 3-2. Di Bundesliga Jerman, Bayern Munich menang 1-0 ke atas pasukan Union Berlin, dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Keputusan Copa del Rey Quarter Final Spanyol, Real Mallorca berjaya kalahkan pasukan Girona dengan keputusan 3-2. Barcelona tewas dengan pasukan Athletic Club 4-2. Liverpool ke final. Liverpool sekali lagi mengesahkan tempat ke final selepas mereka berjaya mengalahkan pasukan Fulham dengan agregat 3-2 pada awal pagi tadi. Liverpool yang turun ke Craven Cottage berdepan dengan anak buah Marco Silva yang begitu bersemangat bermain di gelanggang sendiri. Kedua pasukan dilihat saling membalas serangan dengan beberapa percubaan yang berbahaya sejak daripada awal permainan. Liverpool bagaimanapun berjaya memecahkan kebuntuan menerusi Luis Diaz yang merembat cantik ke near post untuk menewaskan Leno pada minit ke-11. Kegagalan Liverpool untuk menjurahkan beberapa peluang keemasan dilihat memberikan sedikit kelebihan kepada pasukan Fulham yang tidak henti-henti memberikan tekanan kepada barisan pertahanan pasukan Liverpool. Mereka akhirnya berjaya menjadikan gol penyamaan pada minit ke-77 menerusi Issa Diop yang dibantu oleh bekas pemain pasukan Liverpool iaitu Harry Wilson. Kedudukan satu sama kekal sehingga tamat perlawanan dan keputusan itu semamanya memberikan kelebihan kepada Liverpool untuk marah ke final dengan agregat 3-2. Liverpool akan bertemu dengan pasukan Chelsea di final nanti selepas Chelsea mudah mengetepikan cabaran media sebuah dengan kemenangan besar 6-1 pada awal pagi semalam. Perlawanan akhir dijadualkan akan berlangsung pada 26 Februari nanti bertepat di Stadium Wembley. Bayern kembali rapatkan juara mata. Bayern Munich yang turun menentang pasukan Union Berlin dalam satu-satunya perlawanan Bundesliga yang berlangsung pada awal pagi tadi berjaya mengutip 3 mata penuh selepas menang tipis 1-0 ke atas pasukan tersebut. Bayern yang kini kececeran mata selepas tewas mengejut kepada pasukan Werder Bremen tempoh hari turun ke gelanggang sendiri dalam misi untuk mengutip 3 mata berharga. Gol tunggal pasukan Bayern hadir sebaik saja separuh masa kedua bermula menerusi pemain pertahanan kira mereka iaitu Rafael Guerreiro. Harry Kane hampir untuk menggadaikan kedudukan, tetapi malangnya Sané sebelum itu berada dalam kedudukan offside. Jurulatih pasukan iaitu Nenad Bjelica dilainkan kad merah selepas tindakannya menumbuk pemain pasukan Bayern iaitu Leroy Sané pada minit ke-75. Keputusan 1-0 kekal hingga akhir perlawanan dengan pasukan Bayern kini berjaya merapatkan kedudukan dengan pasukan Bayer Leverkusen dengan jarak hanya 4 mata. Barcelona terkandas di suku akhir. Kemarahan Barcelona ke peringkat separuh akhir Copa del Rey disekat oleh pasukan Athletic Bilbao selepas mereka tewas 4-2 dalam perlawanan diheret sehingga ke penonton di masa tambahan. Barcelona tampil dengan persembahan yang serba tidak menjadi apabila tuan rumah berjaya berada di depan seawal minit pertama menerusi Gorka Guruceta. Tersetak dengan kedudukan ini, Barcelona melipat gandakan usaha untuk mencari gol penyamaan dan hasilnya Robert Lewandowski pada minit ke-26 berjaya diperoleh. Tidak lama selepas itu, pemain muda mereka iaitu Lamine Yamal berjaya meletakkan Barca 2-1 di depan hasil bantuan daripada Jules Koundé. Separuh masa kedua pula, Athletic berjaya menyamakan kembali kedudukan menerusi tandukan Orhan Sanchez hasil lantaran yang dilakukan oleh Nico Williams pada minit ke-49. Keputusan dua sama kekal sehingga tamat masa sebenar dan perlawanan dilanjutkan sehingga 30 minit masa tambahan dengan Athletic Club berjaya menyumbat 2 lagi gol menerusi Inaki Williams dan juga Nico Williams. Musim yang agak ambar untuk Xavi dan juga Barcelona. Kali ini dengan satu lagi harapan mereka adalah untuk marah lebih jauh dalam hasil Liga Juara-Juara Eropah yang akan bersama semula nanti. Masalah kecederaan di Bayern Munich semakin meruncing. Masalah kecederaan yang semakin meruncing dalam kem pasukan Bayern Munich sedikit sebanyak telah mengganggu mutu persembahan anak buah Thomas Tuchel setakat ini. Terbaru, pemain pertahanan utama mereka iaitu Dayot Upamecano terpaksa dikeluarkan pada separuh masa ketika mereka menang 1-0 ke atas pasukan Union Berlin. Dipercayai telah mengalami masalah hamstring. Perkara ini disahkan sendiri oleh Tuchel yang memberikan update terbaru tentang pemain itu yang mengalami masalah hamstring dan sudah pasti akan diketepikan selama beberapa minggu. Tuchel juga sudah kehilangan seorang lagi pertahanan kental mereka iaitu Kim Min-jae yang sedang bersama dengan pasukan negaranya iaitu pasukan Korea Selatan dalam kejohanan Piala Asia di Qatar. Selain itu, dua lagi pemainnya iaitu Konrad Laimer dan juga Joshua Kimmich sedang berada di bawah pemantauan kerana mereka juga dikatakan telah mengalami sedikit kecederaan. Kehilangan ramai pemain utama setakat ini sudah pasti mengganggu misi mereka untuk cuba memintas pasukan Leverkusen yang kini semakin selesa berada 4 mata di atas mereka setakat ini. Lionel Scaloni sah kekal bersama dengan Argentina.
Jurulatih pasukan kebangsaan Argentina, Lionel Scaloni, mengesahkan yang dia akan terus memegang jawatan itu sehingga selepas Piala Dunia 2026 nanti. Scaloni sebelum ini ada menyatakan hasratnya untuk mengundurkan diri daripada meneruskan kerjanya bersama dengan pasukan itu. Kini mengubah fikirannya untuk terus membantu pasukan Argentina layak ke kejuaraan Piala Dunia seterusnya. Beliau mengambil alih pasukan Argentina pada tahun 2018, berjaya membawa kejayaan kepada pasukannya itu, bermula dengan trofi Copa America pada tahun 2021. Beliau kemudiannya menjadi antara watak penting ketika Argentina berjaya menjulang Piala Dunia buat kali ketiga pada tahun 2022 yang lalu. Roy Keane beri bayangan akan ambil alih pasukan Ireland. Legenda pasukan Manchester United, Roy Keane, memberikan bayangan yang dia akan menjadi pengendali seterusnya untuk pasukan Ireland nanti. Dia yang juga bekas kapten pasukan negaranya itu pernah menjadi pembantu kepada Martin O'Neill ketika pengendali itu bersama dengan Ireland selama 5 tahun. Keane yang kini berusia 52 tahun sedang melakukan persiapan untuk menjadi jurulatih seterusnya untuk skuad kebangsaan Ireland, tetapi masih belum dapat dipastikan sama ada perkara tersebut hanyalah kabar angin ataupun benar-benar akan berlaku. Selain beliau, Chris Hughton yang juga bekas pemain pasukan Ireland juga disebut-sebut untuk menjadi pengendali pasukannya itu selepas dia kini bergelar ejen bebas apabila telah dipecat daripada menjadi jurulatih pasukan Ghana baru-baru ini. Manchester United kehilangan khidmat Anthony Martial. Manchester United dilaporkan akan kehilangan penyerang mereka iaitu Anthony Martial yang menjalani pembedahan untuk memulihkan masalah gerak yang dihadapinya. Pemain itu dikatakan akan diketepikan selama lebih 10 minggu untuk proses pemulihan, dan ia juga bermakna Martial akan sempat bermain untuk perlawanan terakhir bersama kelab sebelum meninggalkan pasukannya secara percuma sebab saja kontrak yang tamat nanti. Dan Manchester United membayar sebanyak 4 juta pound kepadanya untuk tahun ini hanya dengan tanpa bermain. Ghana pecat Chris Hughton. Ghana mengambil keputusan untuk memecat pengurus mereka iaitu Chris Hughton selepas mereka terkandas dari peringkat kumpulan dalam kejohanan Piala Negara-Negara Afrika. Ghana tewas mengejut kepada pasukan Cape Verde 2-1 dalam perlawanan pembukaan sebelum mencetakkan keputusan seri dengan pasukan Mesir serta pasukan Mozambik yang membuatkan mereka gagal marah ke peringkat seterusnya. Hughton yang juga merupakan bekas pemain pertahanan pasukan Newcastle dan bekas pengurus Brighton menyertai pasukan Ghana pada bulan Februari lalu. Selain Ghana, Algeria dan juga tuan rumah iaitu Ivory Coast turut gagal ke peringkat seterusnya, dan ini merupakan kejutan yang agak besar dalam kejohanan kali ini. Kita ke perkembangan terkini jendela perpindahan pemain. Liverpool mahukan Antonio Rudiger. Liverpool dilaporkan telah mengemukakan tawaran kepada pasukan Real Madrid untuk mereka cuba mendapatkan pemain pertahanan pasukan tersebut iaitu Antonio Rudiger. Rudiger dikatakan sudi untuk mendengar tawaran yang bakal diberikan oleh pasukan tersebut, tetapi mungkin juga akan menggunakannya sebagai peluang untuk memaksa pasukan Real Madrid untuk memberikan tawaran terbaru kepadanya. Kylian Mbappe akan beraksi di Olimpik. Paris Saint-Germain akan memberikan kebenaran kepada Kylian Mbappe untuk memenuhi salah satu permintaannya dalam kontrak terbaru yang bakal ditawarkan nanti. Ini bermakna Mbappe akan terlepas asyik pramusim bersama dengan pasukan Paris Saint-Germain nanti dan juga akan membantu mereka untuk menggagalkan perancangan pasukan Real Madrid untuk mendapatkannya nanti. Chelsea dahului saingan untuk dapatkan Osimhen. Chelsea dikatakan sedang mendahului saingan untuk cuba mendapatkan penyerang pasukan Napoli iaitu Victor Osimhen yang diberitakan sudah menetapkan masa depannya selepas ini. Selain itu, Chelsea juga berminat untuk mendapatkan Karim Benzema semakin terdesak untuk meninggalkan pasukan Al-Ittihad. Manchester City sasarkan Alan Varela. Manchester City menyasarkan pemain pasukan Porto iaitu Alan Varela sebagai pengganti kepada Calvin Phillips yang akan berhijrah ke pasukan West Ham dalam masa terdekat ini. Mereka bagaimanapun terpaksa berdepan dengan saingan pasukan Liverpool yang turut mahukan pemain yang berusia 22 tahun itu. Al-Nassr mahukan Casemiro dan juga Wan-Bissaka. Al-Nassr dilaporkan sedang bersedia untuk memberikan tawaran kepada pasukan Manchester United bagi membawa masuk dua pemain mereka itu iaitu Casemiro dan juga Aaron Wan-Bissaka. Newcastle lepaskan Miguel Almiron. Agak mengejutkan kerana Newcastle United dikatakan sudah bersetuju dengan Al-Shabab untuk menjual pemain sayap mereka iaitu Miguel Almiron. Perbincangan pada ketika ini sudah berada dalam peringkat seterusnya dan hanya menanti persetujuan di antara kedua pasukan sahaja. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.